Salam sejahtera, jadi selamat pagi. Jadi lelongan hari ini dimulakan dengan harga RM RM150. Jadi itulah ya. Kadang-kadang bila kita lihat duit lama ini, kita lebih menumpu kepada nilainya. Jadi sekarang ini kita mesti melihat juga kepada bagaimana ya duit shilling itu dibentukkan. Jadi bentuk inilah yang paling menarik ya. Nak kata empat segi tempat tak boleh lah, tetapi dia ada orang kata bersegi juga. Jadi inilah satu petanda bahawa kita ada varieties kepelbagaian. Dan kita boleh lihat ada tulisan king dan juga emperor. Jadi ini menunjukkan bahawa pihak British sangat gilakan kuasa. Mereka meletakkan kuasa itu, menunjukkan kuasa itu pada duit shilling ini. Jadi bila rakyat ketika itu menggunakan duit shilling ini, jadi sudah tentulah kebanggaan kepada king dan emperor itu ditujukan kepada pihak British. Jadi yang inilah kita nampak bahawa strategi penjajah, mereka nak menanamkan bahawa kekuasaan itu mutlak pada penjajah di ketika itu. Jadi kita dah puas dengan penjajahan. Jadi bila masuk era Melayu ini untuk sembang-sembang, kita sebenarnya juga ada petunjuk baru bahawa Malaysia ketika ini ada di kalangan Melayu ataupun rakyat Malaysia ini yang gilakan kuasa. Sama seperti penjajah, kita boleh melihat kepada struktur kepimpinan parti politik. Kita ambil contoh UMNO. Dulu-dulu UMNO ini digeruni oleh semua parti lain. Maksudnya UMNO ini dulu berkuasa penuh. Tetapi sekarang ini kita melihat kepada pemimpin utamanya, iaitu presidennya. Yang kita tahu bahawa sangatlah orang kata tamakkan kuasa. Apa tidaknya bila ada Perhimpunan Agung UMNO tiba-tiba usul tidak bertanding untuk pilihan presiden. Maksudnya tidak ada sebarang pertandingan untuk kerusi presiden itu. Jadi di mana letaknya demokrasi yang kita bangga-banggakan selama ini? Dulu kita kata penjajah tamakkan kuasa. Bila dapat ke tangan orang kita, orang Melayu, kita pun sebenarnya meniru-niru cara penjajah itu. Jadi itulah sedikit sebanyak pengajaran daripada duit shilling ini. Jangan tamakkan kuasa, jangan gilakan kuasa. Pada suatu hari nanti kita akan berada di bawah juga. Jadi kita melihat kepada UMNO ini sebenarnya parti yang dulu majoritinya Melayu, sekarang ini nak dapat sokongan orang Melayu pun sangat sukar. Sebab itu pada pilihan raya yang sebelum ini, Melayu tidak menyokong UMNO, bahkan menolak banyak pimpinan UMNO. Nyaris-nyaris nak berlaku orang kata tumbangnya Presiden UMNO. Jadi itulah kesannya. Tetapi UMNO pada ketika ini masih lagi belum sedar. Jadi pengajaran itu masih belum cukup untuk pihak-pihak tertentu dikatakan di atas itu. Jadi mereka ini masih lagi nak memegang kuasa dengan hala tuju menjaga periuk nasib mereka. Jadi untuk sembang-sembang yang kedua juga, kita masih lagi menunggu tindakan orang kata daripada Menteri Ekonomi kita. Di mana ada cadangan beliau? Di manakah cara beliau nak menangani kos sara hidup yang tinggi oleh rakyat ketika ini? We are still waiting. Wait and wait. We are very patient, but at the end kita pun kadang-kadang tak sabar juga. Jadi kita harus ingatlah bahawa rakyat ini tertekan. Rakyat ini kadang-kadang menunggu-nunggu tindakan oleh kerajaan. Jadi sepapan harga telur sekarang ini pun dah melonjak-lonjak.
Jadi bagaimana kita nak atasi harga telur ini, harga ayam, Jadi kita pun bersabar, tapi kita mintalah tindakan segera, Jangan pedulikan benda-benda projek-projek lain, Hal rakyat yang paling senang nak kita uruskan ekonomi rakyat dulu. Tumpu kepada rakyat dulu, periuk nasi rakyat. Samalah seperti pemimpin UMNO itu, yang masing-masing menjaga periuk nasi mereka. Jadi rakyat pun samalah sebenarnya. Kita nak ada periuk nasi yang penuh sebenarnya. All the best. Take care. Untuk sembang-sembang yang ketiga adalah kehangatan kita ini. Cuaca.